أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mentakdirkan kita hadir ke rumah Allah ini berada dalam keadaan yang paling baik, iaitu dalam keadaan telah selesai melaksanakan tuntutan fardu dengan cara yang paling baik, iaitu di rumah Allah secara berjemaah. Kemudian kita ikat pula dengan mengimarahkan diri kita, ikat diri kita di rumah Allah di antara dua waktu salat, juga mempunyai kelebihan yang besar. Kita pula isi dengan majlis zikrullah. Kita cerita tentang halal dan haram, tentang kompekor ini, termasuk dalam majlis zikir yang juga ada kelebihan pada malaikat, doakan keampunan. Begitu juga kita hadir untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat kelebihan orang yang menuntut ilmu, iaitu dipermudahkan jalannya menuju syurga Allah, insya-Allah. Kita sambung kitab Fiqh Mazhab Syafi'i kita, yang mana bab jual beli. Kita dah masuk tajuk jual beli salam, dan juga kita dah masuk penghujung, yang mana jual beli salam ini ialah kita beli barang yang tak ada lagi, kita tempah. Biasa orang yang berniaga ini yang jenis beli barang tapi tambah nak lalu, tapi nak pada tempoh tertentu. Contoh yang kita beri, kita ulang, iaitu orang nak beli kema untuk tujuan berniaga, maka dia tempah pada bulan 3-4 bulan sebelum barang sapa lagi, supaya bila barang sapa dia terus boleh jual. Pertama sekali pada bulan sebelum daripada bulan Ramadan, iaitu bulan Rejab, bulan Syaban. Tak, bulan Syaban. Jadi bulan Syaban tu kema kena sapa, dan supaya dia boleh hutang jual habis. Sebab kema ni dia tak boleh nak simpan lama. Kalau tak ada cara penyimpanan, tak boleh buah dalam tempat beku ke tempat peti sejuk yang sesuai, maka dia cepat rosak. Oleh jadi demikian, orang sengaja beli tempah awal 3 bulan 4 bulan dengan harga yang lebih jauh lebih murah, kemudian dia simpan. Tu ada orang buat demikian. Ada yang beli awal tapi barang tak ada lagi, maka dia panggil jual beli salam. Rukun dia sama macam rukun jual beli biasa, cuma dia tambah satu lagi modal. Rukun jual beli biasa ada 3. Mesti ada 2 orang yang buat akad, penjual dan juga pembeli. Kemudiannya ada sirah, iaitu ijab dan qabul. Itu yang kedua. Yang ketiga, barang yang kita nak buat jual beli. Cuma dalam jual beli salam ni dia ada satu lagi modal. Sebab modal ini perkara yang hendaklah diserahkan ketika perjanjian dibuat. Dia tak boleh nak bayar ke dia, tak boleh. Dia kena wajib bayar dulu, barulah dikira jual beli salam. Sebab apa? Duit modal tu lah
yang nak digunakan oleh penjual untuk cari barang. Oleh yang demikian wajib beri. Kita dah bincang panjang, cuma kita dah masuk rukun yang keempat, iaitu barang yang nak ditempah ini, yang disebutlah mestilah dinyatakan sifat-sifat dia. Maknanya kita dah selesai baca, mestilah dikenal pasti jenis, kualiti oleh kedua-dua pihak. Barang tersebut tidak bercampur aduk dengan berbagai barangan yang berlainan jenis. Ini pun kita telah cerita. Barang tersebut mestilah diperhutangkan. Maksudnya barang tu tak diserah lagi, ataupun barang tu mestilah tak ada masa kejadian, masa dia buat akad. Tapi kalau barang dia dah depan mata, kemudian dia kawal suruh serah pada 4 bulan akan datang, itu bukan akad jual beli salam. Bahkan dilarang kita buat akad itu, kerana bila kita dah selesai akad tu, dia pindah bilik tu, kita boleh ambil barang tu segeralah. Kalau kita dah ambil laju barang tu, dia kira jual beli tadi memberi mudarat dan juga faedah pada sebelah pihak. Barang dia dah kita tak boleh ambil. Jadi barang tu kalau rosak, kalau kena simpan, kena jaga, tanggungan satu. Waktu pun kita telah bincang pada bab jual beli sebelum ni lah. Dia wajib serah, wajib serah. Dan sebelum serah dengan selepas serah tu ada dah hukum hakam. Kemudiannya barang mestilah diserahkan. Ni pun syarat yang kelima, mestilah boleh diserahkan. Tiba-tiba berlaku perang, kita tepak dah, dan ni kan perang. Cuba bayangkan kalau ada orang kat jual beli, suruh weh lah awal perang satu, berlaku peperangan, nak serah macam mana tak boleh. Maka ketika itu syarat membenarkan untuk penyerahan pada waktu yang selamat. Begitu juga nak serah pada bukan musim dia, yang menyebabkan mustahil nak serah pada tu tak boleh. Dia mesti serah pada musim yang sesuai dengan barang tersebut. Kemudiannya sambungan kita pada malam ni, tempoh penyerahan perlu ditetapkan. Contohnya saya serahkan 1,000 untuk 10 helai baju yang mempunyai spesifikasi seperti berikut, dengan syarat anda serahkan barangan tersebut kepada saya selepas sebulan dari tarikh kontrak ini atau pada awal bulan depan. Jadi ada dah tarikh nak kena serah. Dalil dalam bab ni ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat hadis sebelum ni kita ada baca pada awal lagi, sama je dengan hadis yang dibawa ni, cuma dia ambil hak hujung. Man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Siapa yang ingin jual beli salam, maka hendaklah dia jual beli salam dengan sukatan yang dimaklumi, timbangan yang dimaklumi, sehingga tempoh yang dimaklumi. Jadi kena tentukan tempoh yang telah ditetapkan. Selain itu, pembeli juga tidak mempunyai tujuan tertentu yang diakui. Ini ada isu lain lah dia bincang sini. Sekiranya penjual membawa barangan yang ditempah sebelum tempoh yang ditetapkan, boleh tak penjual tu nak pergi awal dan paksa terima? Jawab dia boleh, tapi kena syarat dia tiada sebarang perbelanjaan atau bebanan yang perlu ditanggung dalam baki tempoh yang dipersetujui. Kalau kih kema tadi, kalau pergi awal dia dah nak simpan rosak, tu tak boleh. Dia mesti serah pada tarikh yang dipersetujui. Contoh yang lain diberi ni, jika barangan tersebut memerlukan makanan, contohnya haiwan, atau pembeli punya tujuan tertentu diakui syarak. Contohnya dia membeli barang tersebut untuk upacara tertentu, atau barangan tersebut tiba dalam keadaan berlaku banyak rompakan, maka boleh tolak penghantaran barangan tersebut dan tidak boleh dipaksa terima. Ini kalau nak atau awal, tapi ada halangan-halangan yang kita cerita tadi.
Tapi kalau tak ada halangan, tak ada faktor-faktor yang memberi mudarat ataupun kena tanggung barang tu boleh rosak, maka boleh sebuah awal. Itu tidak dilarang dalam Islam. Dan yang terakhir sekali, ini syarat ketujuh, tempat penyerahan perlu ditetapkan. Nak hantar mana tu penting juga. Akad jual beli lain, lepas tu suruh hantar lain. Sini rekah dia, saya buat kesimpulan dia, sekiranya tak ada kos, betul lah memang lori tu lalu kat tempat dia nak hantar, jadi tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba kena lajak lagi, masuk dalam hutang pula, lori tu pula perlukan kepada kos yang tambahan, tambah minyak, tambah reba pula, tu dia kira luar daripada perjanjian. Bahkan tidak boleh ditetapkan demikian, bercanggah dengan kaedah jual beli dan salam ni. Sekiranya tak bincang pun nak serah mana, maka tempat akad buat majlis itulah dikira tempat penyerahan. Biasa kalau kita pergi kedai, kita ambil barang kat kedai. Tapi biasanya kalau barang banyak, kalau dah dia memang sekali dengan cah penghantaran dan dibenarkan untuk hantar tempat yang kita nak, itu biasa je sebenarnya. Order berat berapa? 3,000 kaping. 3,000 kaping. Dulu saya hidang berat untuk PKP. Memang marilah lori panjang besar masuk atau barang. Lalu kapur pun dia terpaksa masuk lah. Sebab dia nak hantar barang tersebut. Jadi selesai bab jual beli salam. Memang jual beli ni macam saya sebut ni lah, kalau kita tak berniaga, kita tak wajib belajar bab hukum ni. Tapi bila kita berniaga dan ada buat urusan jual beli salam ni, wajib kita belajar. Kalau tak, bila kita buat salam, rezeki kita tak jelas, bahkan boleh rosak kaedah jual beli itu. Boleh jadi jual beli secara batil, maka kita dilarang dalam Al-Quran mengambil secara batil harta orang lain. Maknanya tak halal lah harta kita kalau salah kaedah. Tajuk baru pula. Tajuk baru ni iaitu kontrak jual beli tempahan. Bila terjemah ni, salam ni sebenarnya pun tempahan juga. Tapi bila jual beli kontrak tempahan ni, sebenarnya merujuk kepada dalam bahasa Arab istisna. Sina'ah ni pembuatan lah. Kalau sina'ah kilang, masnu' pembuatan, sina'ah. Istisna mana kita tempah suatu benda yang kena buat. Dia contoh paling mudah lah. Contoh paling mudah, nak jahit baju, baju raya contoh. Kain kita tak ada, semuanya tak ada, kita pergi ukur baju, ukur badan untuk kain dekat dia, ukuran baju kita, tak badan kita. Badan kita ni tak sama dengan badan mana. Kita ni kalau boleh, manakala saiz badan kita ni saiz macam orang ramah, alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi ada, saya jumpa 2-3 orang hak jenis badan ni tak ada ukuran baju dekat supermarket tak ada. Tu memang masalah, kena tempah tu. Kalau beli baju kena hotel. Kalau hotel kok apa ni, kat tiok lah tak kena, semua tak kena. Jadi dia kena tempah pula. Ada orang gitu. Dari jauh nampak macam normal je, rupanya tengah dia pendek, lengan dia panjang, jadi pelik. Siapa ke tak ada baju dia sesuai melainkan kena tepok sahaja. Memang ada orang gitu. Jadi hak jenis gini ni memang kena tepok. Begitu juga kalau nak tepok kasut dan seumpamanya, kasut jenis kaki yang tak ada di pasaran, kena pergi kedai kasut buat kasut. Itu namanya jual beli istisna. Menariknya bab ni dia guna pakar dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya tak boleh
Sebab dia kira jual beli yang tidak adil, barang yang tidak adil. Kita boleh baca lah sini. Amalan ini merujuk kepada tindakan meminta seorang yang berkemahiran supaya membuat sesuatu berdasarkan ciri-ciri tertentu yang berkaitan dengan kemahiran ini. Kalau tukang kasut, kita suruh buat kasut. Kalau tukang jahit, suruh buat jahit baju. Manakala bahan yang digunakan disediakan oleh pembuat. Pembuat ni tukang jahit, tukang buat kasut itulah yang buat. Kontrak ini diamalkan secara meluas pada zaman ini. Memang learning banyaklah tempat boleh buat mereka. Tak? Seorang penumpang meminta pembuat kasut supaya buat sepasang atau beberapa pasang kasut untuk ini contoh. Begitu juga dilakukan di tukang kayu hari ini. Pada pemilik bangunan atau seumpamanya minta tukang kayu buat perkakas tertentu. Ini kabinet, kabinet, begitu juga aluminium. Jadi semua ni memerlukan tempahan. Begitu juga perabot, set perabot, repah, kan? Dia kalau orang ada meeting, dia tepah perabot hak baru, sekali dengan kabinet. Macam-macam ni boleh buat belakang. Banyak lagi contoh lain yang seumpama dengan ni. Kita kalau hak pasal dulu, mari-mari tu lah buka 2 pintu dah. Atas tu buat sarang daba lah apa. Zaman learning, almari sampai ke sampai ke atas. Mari learning orang buat. Kalau masuk bilik tu kabinet penuh. Kita pun atas ni boleh tak orang boleh letak barang pakai tangga. Tengok rupanya orang bila dalam bidang tu dia boleh buat macam-macam. Kalau bucu tu biasa jadi tempat sarang laba lah. Tapi dia boleh buat kau almari bucu tu boleh buat. Ni biasa-biasa lama gini kan. Almari apa jadi tak tu kalau learning sampai ke atas. Atas kepala ni pun ada pula kan. Boleh letak daka barang. Di hak ini nama dia jual beli istisna. Bagi kontrak ni satu perenggan yang kedua muka surat sebelah ni. Bagi kontrak yang tidak memenuhi, okey, sini kalau memang jual beli sama macam jual beli salam, dikira jual beli salam lah. Mari kita tempuh barang yang ready made. Ready made ni sedia ada dah. Ada dah contoh. Apa kita panggil sampel itulah. Tak katalog. Tapi kalau yang bukan katalog memang kena ukur berasingan kita tu, hak kita je ada. Buat kita je. Jenis gitu. Jadi hak kita tu memang jual beli istisna. Disebut bagi kontrak yang tidak memenuhi syarat jual beli salam. Dan inilah yang biasa dalam berlaku jual beli hari ini. Terutamanya dalam masalah penyerahan modal atau harga barang yang ditempah ketika memeterai kontrak. Ingat jual beli salam tadi kena BBT dulu. Kalau kabinet, rumah apa semua kadang-kadang siap baru beri. Siap baru beri. Jadi dia bukan jual beli salam. Maka sini dia kira jual beli istisna. Ada kalanya mereka tidak membuat bayaran sama sekali. Macam saya sebut tadi lah, bayar masa sesal. Jadi amalan seperti ini tidak dikira jual beli salam, dan jual beli ini tidak sah menurut ulama mazhab Syafi'i. Ini saya pernah rujuk kitab yang lain. Sebenarnya ada sebahagian pendapat yang lain, cuma yang masyhur, yang asah di sisi mazhab Syafi'i memang tak kena pakai jual beli. Walau bagaimanapun para ulama mazhab Hanafi membenarkan kontrak ini seperti mana yang diamalkan oleh orang ramai kerana mengambil kira keperluan orang ramai. Namun dengan syarat kontrak tersebut dengan jelas menyatakan segala perkara berkenaan barang yang ditempah dan jika tidak dinyatakan dengan jelas mungkin menimbulkan pergaduhan. Ini nak sebut je kita boleh pegang mazhab Hanafi dalam bab jual beli istisna ini. Dan benda inilah yang guna pakar dan itu. Inilah jalan keluar dia.
Cuma dalam bab ni kita kena beraduh dah sikit. Boleh tak kita nak pegang mazhab lain sesuka hati? Bagi orang awam yang tidak mampu membaca dalil dengan baik, maknanya baca ayat Al-Quran, buat keluar dalil daripada ayat itu, istinbat, buat keluar hukum, maka orang awam ini dia hendaklah mengikut pandangan-pandangan ulama yang muktabar. Maka kat kita ni telah isytihar bahawa mazhab Syafi'i. Jadi tak dapat tidak kita rujuk mazhab Syafi'i dah. Rekahnya kita. Dan ni lagi tak kita kalau boleh ikut mazhab Hanafi dalam bab tertentu yang dibenarkan tak ada masalah. Cuma jangan sampai satu peringkat kita ni gabung semua mazhab. Dalam semua perkara dalam bab ni dia ada beberapa istilah. Ni kira gambaran umum je lah. Istilah ni disebut talfiq. Talfiq ni kita gabung mazhab. Dalam bab ni, bab lain kita terima pakar Syafi'i, tapi bila pergi kat istisna kita terima pakar Hanafi. Dan dia ada syarat-syarat ni. Jadi hal ni kita sebut talfiq lah. Yang tak bolehnya kita sengaja cari yang paling ringan di antara pandangan mazhab, sehingga kan amalan tersebut tidak diakui oleh mana-mana mazhab. Mana nak cari hak mudah tapi tidak diakui oleh mana-mana mazhab. Hak ni nama istilah dia dalam fiqh disebut tatabu' rukhas. Kita cari hak paling rukhas tu, rukhsah lah, hak paling ringan. Cuma taubik ni dia boleh jadi pada contohnya, contoh paling mudah lah. Contoh paling mudah dalam bab nikah. Bab nikah mazhab Syafi'i wajib ada wali. Tak wajib ada wali. Mazhab Maliki, mazhab lain wajib ada kenduri. Tak, kenduri lah kita sebut backboard. Kita tak, kita sunat je bagi aku. Tiba-tiba dia nak ambil, okey, hak ni pandangan Syafi'i khabar kenduri sunat. Dia pegang hak tu. Jadi dah buat kenduri. Dia pun ambil mazhab Syafi'i, mazhab Maliki tak perlu ada wali. Jadi dia pun tak ambil wali. Lah kali jadi nikah dua orang, tak ada wali, tak ada kenduri. Kononnya dia ambil pandangan mazhab-mazhab. Jawab dia, pak mazhab dah iktiraf pun akad nikah tadi. Mazhab Syafi'i dah iktiraf sebab apa? Sebab tak ada wali. Mazhab Maliki hak lain tu, Hambali, Hanafi tu, bapa tak iktiraf sebab dah buat kenduri tadi. Jadi dia ambil dua-dua hak mudah dan sama tak diiktiraf oleh empat mazhab. Macam saya belajar tu sampai 6 mazhab lah hak utama yang boleh kita pakai. 6 mazhab tu tak terima pun kalau tak ambil wali dan sama tak buat hebahan kenduri tadi. Jadi hak gini ni nama dia tatabu' rukhas. Bahkan amalan tadi ditolak. Sebab apa? Tak diiktiraf oleh mana-mana mazhab. Sebab apa? Dia akan pergi kepada punca dia. Punca dia kalau kita ingat dulu kita belajar usul fiqh. Surah ni je saya mengajar usul fiqh. Jadi usul fiqh ni setiap mazhab ni cara baca usul fiqh dia berbeza, menyebabkan keluar istinbat hukum berbeza dalam bab nikah kahwin tadi. Tapi bila rujuk balik mesti kena ada salah satu. Salah satu dia tak boleh buang berlaku wali dengan kenduri, tak boleh buang. Ni mudah kita nak faham. Jadi mudah sekalinya janganlah kita nak mudah ambil pandangan mazhab lain sekiranya kita ni masih lagi dikategori sebagai orang awam. Jadi kita terima pakar pandangan ustaz mengajar ke mazhab yang kita duduk semasa ni. Dia ada juga dalam bab contohnya batal wudu. Batal wudu. Boleh tak ambil air sembahyang kaedah Syafi'i tapi batal wudu kaedah Maliki? Boleh tak buat gitu? Inilah yang dibahaskan oleh ulama. Jawab dia macam nikah tadi lah, tatabu' rukhas. Bahkan ulama kata kalau dah ambil pandangan mazhab Maliki, kena ambil lah cara wudu Maliki. Maliki kalau kita belajar mudahnya, kepala tu kena basuh semua kali. Payah nak basuh semua kali.
Kita dah belajar mazhab Maliki, tapi sebenarnya mudah sangat. Mazhab Maliki ni dia tak ada air mustakmal. Kali saya sebut dia tak ada air mustakmal. Dia basah tangan ni, dia buat gini je. Dah akad lagi 2, 3 selesai. Mudah pula dah. Tapi kena buka piyah apa lah. Kalau dia dah akad piyah dah apa. Jadi maknanya dipermudahkan. Kalau mazhab Hanafi 1/4 diukur pada ni 4 berapa bahagian? 1, 2, 3, 4. Jadi mesti basah 1/4. Jadi kalau basah rambut mesti tekuk habis lah. Kita 3 helai dah, 3 urat. Jadi semua tu ada sandaran dalil masing-masing dalam bab wuduk. Tapi kita tak boleh nak ambil orang mudah kali 3 helai tapi batal cara wuduk Maliki. Sedaplah ambil orang mudah lagi. Bersentuhan pun tak tu. Selagi dak mana sampai ke peringkat dak bersama je dengan isteri. Hak lain tak batal berlaku. Ambil orang mudah kali. Hak tu dia panggil tatapuk rukhas, dan hukum fiqh tadi kira tak terima pakai oleh mana-mana mazhab. Tu kalau kita ni, kalau kita orang mudahnya kalau pakai sekaligus dah. Kalau dulu orang nak pergi umrah, dia ajar cara ambil air semayang Maliki ataupun Hanafi. Tapi dia ni buat tawaf tu ambil mazhab Syafi'i je, berarti pegang pandangan yang ada dalam mazhab Syafi'i. Untuk tawaf kita tak sentuh orang sentuh kita tak batal wuduk. Gitu. Jadi itu ada dah dalam pandangan mazhab Syafi'i bila orang balik kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i. Jadi tajuk luar pula lah. Tapi itulah kena tahu. Dan sini disebut dalam jual beli tempahan ni, kita kena sebut dengan jelas supaya tidak menimbulkan pergaduhan. Tak timbul pergaduhan ni sebenarnya dalam bab jual beli adalah illah ataupun sebab lah, bahasa mudah kita. Sesuatu jual beli itu dihukumkan sama ada rosak ataupun tidak sah. Sebab apa? Balah ni sebab tak jelas biasa. Sebab tak reda. Sebab ada pencanggahan maklumat daripada perjanjian awal. Ni khabar 1000, ni khabar 800. Balah pas sudah. Jadi itulah yang menyimpulkan perkara dia mestilah ni 1000, ni kena setuju 1000 juga. Barulah selesai angkat jual beli yang sempurna. Dengan ini kami merasakan tidak salah untuk kita menerima pandangan ulama mazhab Hanafi ini. Kita menerima amalan ini sebagai sah untuk memudahkan orang ramai. Apatah lagi amalan seperti ini amat diperlukan, sebagaimana yang kami nyatakan tadi, orang ramai mengamalkan kontrak ini dalam kebanyakan urusan mereka. Malah setiap para imam dan fuqaha sendiri sentiasa berusaha mencari kebenaran dan memberikan kemudahan kepada hamba-hamba Allah mengikut cara yang diredai Allah dan bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Dan tajuk ni dari satu lagi, jual beli rumah berdasarkan plan. Dengan kata lain, beli buat rumah sendirilah, buat rumah atas tanah sendiri. Jadi ada plan, rumah tak ada lagi. PT kita dah beli lagi. Kita kadang bayar ikut progress. Progress kita bagi 5 lah, 20%. Ada setengah orang biasa dah bila buat ikat ukur tu dia sekali bayar. Lepas buat tiang sekali bayar, buat bin sekali bayar. Setengah orang buat gitu. Dengan kata lain, benda tadi kita bukan PPT dulu baru buat, tapi dia buat dulu berdasarkan peringkat-peringkat. Jadi itu juga dikira sebagai jual beli istisna. Jadi kami merasakan jual beli rumah berdasarkan pelan turut termasuk dalam masalah ini. Jika kedua-dua pihak mengetahui dengan jelas spesifikasi rumah, spek rumah kan nak, bahan yang digunakan tu, guna besi ke, guna simen ke, guna kayu ke. Jadi semua tu mesti kena jelas dalam kontrak ini.
Dan sekiranya kita beri duit dulu semua sekali, maka dikira macam jual beli salam. Tapi kalau kita tak beri duit dulu, maka dia akan jadi jual beli istisna yang kita sebut tadi, tempahan ini. Jadi secara tak langsung sebenarnya kita ni biasa dah dengan jual beli yang kita sebut tadi. Cuma dalam mazhab Syafi'i ni, bila kita buat akad ni kena sebut jenis akad. Tapi dalam mazhab Hanafi dia agak mudah sikit. Walaupun tak sebut, dia akan tengok isi kandungan akad. Dah, isi kandungan akad tersebut. Dia adalah kaedah mana al-ibrah, maknanya dia ambil dari sudut amalan, bukan dari sudut nama yang diberikan. Jadi perkara tersebut banyak benda yang zaman sekarang ni beri nama macam-macam, tapi rupanya jual beli itu jual beli yang biasa yang kita tahu. Nah, cuma dia beri nama yang berbeza. Contohnya riba lah. Riba ada banyak nama. Hak uduhnya saja, hak lain bunyi comel, interest, tak, bunga ni bunyi comel. Tak beri nama teh ayam ke. Ni beri nama bunga. Tak beri nama apa ni, istilah-istilah yang kita tengok menarik. Nah, interest ni benda yang kita ada perhatian, yang kita nak. Jadi benda-benda gitu dia bagi nama comel, sedangkan benda itu adalah riba. Nah, riba. Jadi selesai tajuk akad jual beli tempahan, ataupun yang bahasa Arab dipanggil istisna. Sebab saya suka sebut istisna ni, kalau kita terjemah kok istisna ni tempahan, salah pun macam tempahan juga. Kalau kita terjemah juga, salah ni maksudnya serah. Serah, salam, mendahulukan. Okay, selesai bab jual beli istisna. Jadi sikit lagi masa kita masuk tajuk. Tajuk ni tajuk baru, iaitu riba. Riba ni dia jadi hukum fardu ain untuk kita belajar, supaya kita tak terlibat dalam bab riba ni. Riba ni diisytiharkan perang, sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah. Orang yang beramal dengan riba ni sama mengisytihar perang dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berat isu riba. Riba ni kalau kita baca sejarah zaman Nabi ni, kita tengok yang buat riba ni adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ketika itu sama dia tak riba, tapi dengan orang bukan Islam dia riba. Apa dah mainan ni? Sebab kita tengok orang Yahudi ni daripada zaman Nabi-Nabi sebelum ni, dia banyak mengelak, banyak cuba mengelak, bahkan digelar sebagai bahasa yang sangat jahat, membunuh para Nabi dan seumpama. Dia cerita banyak kisah dalam Al-Quran kait dengan perangai Yahudi ni suka mengelak. Suka mengelak. Contohnya kisah Asad, kisah hari Sabtu. Kisah Sabtu tu cerita dalam Al-Quran, bukan cerita reka, yang mana mereka ini dijadikan khusus hari Sabtu tu untuk beribadat. Hari lain untuk dia menangkap ikan. Jadi Allah takdirkan hari Sabtu tu ikan banyak, kat tempat yang biasa tak ada ikan. Dia macam kawasan teluk dah. Dikatakan peristiwa tu berlaku dekat Aqabah, dekat Jordan. Di Aqabah tu dia sempadan 4 negara: Jordan, Saudi, Mesir dan juga Palestin. Tapi kalau kita tanya, kalau bukan Palestin, Israel. Dia nama negara haram Israel, sedangkan itu adalah Palestin. Negara yang paling banyak sepadan dengan Palestin ni adalah Jordan. Kalau kita tengok, siapa pernah pergi Jordan dia tahu berapa sepadan yang banyak tu, yang panjang tu berapa kilometer. Saya pun lupa dah jarak di sepadan dengan Jordan, tapi tak boleh nak pergi ikut Jordan. Dia ada hanya beberapa tempat dia boleh pergi. Sebab dia macam banjaran, dia ada bukit besar lah, bukit besar yang panjang yang sambung menyambung macam pagar di antara Jordan dengan Palestin.
Jadi askar dia pun berkawal pun maknanya berkawal tak ramai lah. Sebab apa orang nak buka apa ni bukit tinggi tu. Bukit tu saya besar, bukit besar ni lah. Tapi banyak. Lepas tu dia bukan bukit ada pokok, dia bukit batu. Ni memang nampak lah, tak boleh nak nusuk pun kalau banyak. Boleh tengok dan. Jadi bukit yang bentuk pagar tu panjang sepanjang-panjang berapa ratus kilometer di antara Jordan dengan Palestin. Jauh pergi bab ni nak bab riba. Tidak sebutnya orang Yahudi ni bila ki hari Sabtu tu tak boleh, maka dia ngelak. Diriwayatkan dia buat sekatan. Hari Sabtu tu dia dah ikan, dia sekat dulu ikan. Dia terkurung di dalam kawasan yang disebut sebagai teluk tu, hujung laut tu, ikan ada tubik. Jadi hari Ahad tu dia pun ikat ikan. Jadi dia jawab dia tak langgar perintah Allah. Masa tu dalam Al-Quran cerita ada 3 golongan lah. Satu golongan yang melarang perbuatan tersebut. Dia kata, tak salah lah. Sebab apa aku dah ikat hari Sabtu, aku hanya kurung je. Dilarang ikat kan? Dia ngelak. Tapi golongan pertama ni larang. Golongan kedua buat. Golongan yang ketiga dia panggil play safe. Maksudnya tak bercara pun. Maknanya kalau cara balas jadi tak cara. Hak selamat 3 golongan ni saja, iaitu hak buat amal ma'ruf nahi munkar. Hak ni dia selamat. Hak yang kedua jadi kera. Tak, mereka ni jadi kera dan mati dekat keadaan hina. Maknanya dia ngelak dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ketiga ni kata, ulama sebut ketiga ni berdasarkan ayat Al-Quran. Usul ayat Al-Quran ni Allah takkan pandang dia di hari kiamat. Sebab apa? Tidak cara amal ma'ruf nahi munkar. Kat sinilah ulama istimbatkan hukum. Kalau berlaku maksiat, berlaku pelanggaran, berlaku apa-apa, kita ambil tindakan selamat, tak bercara. Nah, kononnya kita ni orang Islam yang berhati murni. Jadi tak bersokong mana-mana pihak, Palestin ke Zionis ke, sebab dua-dua ada kematian. Gini ni golongan ketiga ni lah. Maknanya wajib kita ambil cara, wajib kita bertindak sebagai amal ma'ruf nahi munkar atas dunia ni, supaya Allah tak letakkan kita kat tempat yang Allah terpandang di hari kiamat. Jadi perangai Yahudi ni bila buat riba gitu juga, sama dia buat riba, tapi dengan manusia yang lain, dengan orang Islam dia buat riba, dengan orang kafir Quraisy dia buat riba. Dia kira dia boleh untung matang ni, duit pinjaman RM10 kena bayar RM20. Jadi dia tak jawab kerja dia, hanya beri duit dia. Duit tu beri bunga ke dia pula, jadi RM20. Itulah perangai orang Yahudi. Dan sebab tu bila duit atas ni boleh merosakkan ekonomi sebenarnya. Kalau baca, kalau orang yang minat bidang ekonomi ni, riba ni memang boleh datangkan keuntungan, tapi dalam masa yang sama dia boleh menghancurkan ekonomi sebuah negara, sebuah tempat. Sebab apa? Dia untung atas angin. Tapi semua kita kena yakin apa yang diharamkan oleh Allah sebenarnya memang baik untuk kita, termasuklah riba ni. Menurut bahasa Arab, riba merujuk kepada lebihan, pertambahan dan perkembangan, sebagaimana firman Allah, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Rabat tu riba, wa rabat. Ni dari sudut bahasa dah, dari sudut bahasa maksudnya pertambahan. Engkau wahai Muhammad melihat kawasan tanah itu kering apabila kami menurunkan hujan ke atasnya, tanah itu bergerak-gerak dengan tumbuhan-tumbuhan, meninggi dan bertambah. Jadi bertambah masuk riba ini dari sudut bahasa. Maknanya juga ialah bumi ini bergerak, meningkat dan bertambah berbanding sebelum turun hujan. Ayat yang lain, antakuna ummatun hiya arba min ummah, kerana suatu golongan lebih ramai daripada suatu golongan yang lain. Betul juga ayat yang lain, wa ma ataitum min riban liyarbu,
liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Apa jua pemberian atau hadiah yang kamu berikan untuk mendapat sesuatu yang lebih banyak daripada yang diberikan itu, supaya ia ditambah dalam harta manusia, maka ia tidak akan bertambah di sisi Allah dan tidak akan diberikan pahala olehnya. Jadi sini kait dengan ayat riba. Maknanya semua bayaran tambahan kepada modal yang kamu berikan kepada pemakan riba akan menambah dan mengembangkan harta mereka, tetapi Allah akan menghapuskannya dan tidak akan memberkatinya. Sebab ayat tadi, orang yang buat riba ni nampak harta dia tambah, nampak dia boleh ambil, boleh mengembangkan harta dia dengan kaedah riba, tapi sebenarnya Allah akan hapuskan harta itu dan tidak akan memberkati harta tersebut. Jadi dah berkah ni, maknanya harta tadi sia-sia lah, sia-sia. Saya pernah cerita secara umum berkait dengan riba. Dalam ni pun dia hanya bawa untuk pemukadimah ni berkait dengan ayat riba dan juga makna riba. Menurut istilah, kita ambil sikit lagi istilah ni lah yang kita nak guna pakai sepanjang kita bincang bab riba. Riba ialah kontrak yang dimenterai sebagai pertukaran barangan tertentu, tetapi pada ketika kontrak dimenyertai pertukaran ini tidak diketahui kesamarataannya menurut ukuran syarak, ataupun penyerahan salah satu atau kedua-dua barangan tersebut dilewatkan. Ini takrifan ni agak berat sikit lah pada pandangan saya sendiri untuk kita syarah panjang ni. Cumanya intibati dia berlaku pada dua keadaan. Satu, barang yang diketikkan sebagai barang riba, ya, barang yang boleh berlaku riba. Apa dia? Emas dan perak. Ada lagi tak barang selain emas dan perak? Ada. Sebagaimana yang disebut dalam hadis, adalah beberapa barang-barang yang lain. Mestilah diberi sama jumlah ni. Kalau ni sekilo, kena tukar dengan sekilo kurma juga. Dia tak boleh, ni sekilo kurma grade A, bila sebut grade kau, ditukar dengan 2 kilo kurma grade B. Jawab dia berlaku riba. Jangan main-main. Emas kita kau, emas 10 ke tak? Emas berapa karat tu, lagi kurang karat, lagi banyak karat, ada beza kategori dia. Tapi bila tukar mestilah sama. Sebab tu orang niaga kedai emas, dia takkan tukar emas dengan emas. Dia mesti kamu beli dulu, jual dulu, cair dulu emas, beri duit. Daripada duit tu barulah dia beli pula emas yang lain. Kalau tak, dia mestilah sama jumlah timbangan emas itu. Itu keadaan pertama boleh berlaku riba, mesti sama. Masalah dia mesti. Atau iadah biadil, mestilah serah dalam tempoh tersebut. Tidak boleh serah, okay, aku tukar kemas sekilo dengan sekilo, betul dah. Tapi sekilo lagi nak tukar ni biasa. Jawab dia tak boleh. Dia mesti serahkan segera. Jadi dua keadaan tu berlaku. Sebab tu disebut barangan tertentu tidak diketahui kesamarataan, maknanya tak sama, ataupun serah lambat salah satu pihak, maka boleh berlaku riba. Riba ni jangan main, benda yang dikatakan sebagai dosa besar. Jadi wajib kita tahu dan belajar, dan kita supaya benda ni tak berlaku dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, insya-Allah. Jadi itu sahaja kita tangguh kuliah kita pada minggu akan datang, insya-Allah. Jadi apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang daripada saya sendiri, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.